Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama akak lagi dalam Seram Cengkeh. Kali ini akak ingin menyampaikan satu kisah yang dikongsikan oleh seorang subscriber. Kisahnya begini. Hai, saya Kak Zah. Saya nak berkongsi kisah seram yang berlaku pada saya dan anak saya. Ianya berlaku pada bulan Ogos 2023 yang lalu. Sangat baru bagi saya. Kejadiannya berlaku di sebuah rumah yang kami sekeluarga tinggal. Kami tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2011. Sebelum menetap di rumah tersebut, saya dah selidiki latar belakang rumah tu dan saya tahu di situ banyak berlaku kisah-kisah seram. Tapi disebabkan kesukaran untuk mendapatkan rumah sewa ketika itu, makanya saya tak ada pilihan lain. Dan ianya benar-benar mendesak saya untuk stay dekat rumah tersebut. Kami hanya berserah kepada Allah. Diringkaskan cerita, setelah kami sekeluarga berpindah, saya dan suami saya tak putus-putus berusaha merawat dan memulihkan rumah yang kami duduki itu. Kami tak duduk saja-saja. Kami memanggil beberapa orang perawat untuk membantu kami. Tapi semuanya tak berhasil. Oleh itu, saya terpaksa tinggal serumah dengan satu makhluk yang berwajah seperti barungan selama setahun lebih. Saya bernasib baik kerana perawat terakhir yang merupakan anak didik almarhum Datuk Harundin sudah membantu masalah kami ini sehingga selesai. Syukur sangat. Alhamdulillah juga, dengan izin Allah, selepas rumah saya dirawat dan dipagar, bertahun-tahun rumah saya tu bebas dari gangguan makhluk halus. Lebih-lebih lagi, laluan mereka berada di atas bumbung rumah saya. Laluan tu telah dialih ke sepadan kebun yang berdekatan dengan bangsal. Dekat jugalah dengan rumah saya, senang cerita. Tapi dah nama pun jin kan. Dia sentiasa mencari peluang untuk mengganggu dan menyesatkan manusia. Pantang kita ni lalai, ia akan muncul dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk untuk menakut-nakutkan kita, untuk menyesatkan diri kita. Kisah terbaru bermula bila anak bongsu saya yang ketika itu berusia 15 tahun sering mengadu diganggu mimpi-mimpi yang menakutkan. Anak saya bermimpi didatangi satu lembaga yang suka sangat mengusap dan menyentuh-nyentuhkan badan dia. Disentuhnya badan anak saya dari bahu hingga ke pinggang. Awalnya, saya tak ambil kisah tentang aduan anak saya tu. Bagi saya, gangguan mimpi bukanlah sesuatu yang serius pun. Mimpi kan mainan tidur. Apa nak kisah? Itu apa yang saya rasa. Makanya saya buat acuh tak acuh je lah. Dan saya menyuruh anak saya supaya jangan terlalu memikirkan hal mimpi tersebut. Mimpi je kan? Jangan difikirkan sangatlah pasal mimpi tu. Anggap je lah apa yang kamu lalui tu hanya mimpi buruk. Kalau difikirkan sangat, boleh terjejas kesihatan kamu tu, kata saya. Walaupun pada masa kami tengah berbual tu, saya perasan belakang badan anak saya dipenuhi cala-cala merah seperti satu cakaran. Bila dipenuhi cala-cala, itu bukan satu cakaran tapi banyak. Tapi saya tetap
berfikir secara positif. Mungkin juga cala-cala tu disebabkan anak saya sendiri menggaru tengah tidur ke, siapa nak tahu kan. Saya fikir macam tu tau. Selain tu juga, saya menasihati dan mengingatkan anak saya supaya sentiasa membaca surah-surah lazim dan ayatul kursi sebelum tidur. Dan juga untuk sementara waktu, saya tak benarkan anak saya tidur di dalam bilik dia sebab saya ingin melakukan proses pembersihan. Saya ikhtiar. Masa tu, saya taburkan garam kasar bercampur dengan lada hitam serta saya spraylah air yang dah dibuat dari daun bidara. Air tu dah dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan dah diruqyahkan. Saya sekadar berikhtiar apa yang termampu. Yang penting saya tu rujuk pada pakar perubatan Islam yang betul-betul membantu dengan cara Islam. InsyaAllah semoga yang baik-baik sahaja datang pada saya waktu tu. Alhamdulillah. Selepas tu anak saya tak lagi bermimpi yang pelik-pelik atau tak lagi diganggu dengan jin tersebut. Tapi inilah yang nak diceritakan ni. Tanpa saya sedari, gangguan tersebut dah beralih kepada saya. Cuma bezanya, saya tak adalah dibelai macam anak saya. Tapi pada saya ni agak kasar tau. Setiap malam, saya berasa muka saya ni ditumbuk. Dan kepala saya ni seolah-olah ditekan-tekan. Ada kalanya, rambut saya ni ditarik dengan kuat dari belakang. Sehingga kepala saya ni terdongak. Bayangkan, kasar ke tak kasar macam tu. Saya tak syak apa-apa sebab ketika saya terjaga dari keadaan tu, tak ada sesiapa pun berada berhampiran dengan saya. Aneh. Saya bersendirian ketika tu. Tapi perbuatan itu sangat-sangat menyebabkan saya stres lah juga. Diringkaskan cerita, keesokan malam, saya terjaga je dari tidur sebab masa tu seingat saya tersedak. Tapi saya tak terus bangun tau. Saya cuma membetulkan posisi baring saya sahaja. Ketika tu, saya tengok kelibat anak saya sedang berjalan. Munda, mandi, munda, mandi. Dia berjalan dari dapur ke ruang tamu, dari ruang tamu kembali ke dapur, ke dapur ke ruang tamu, kembali ke dapur. Macam tu lah. Apa hal lah budak ni? Berlega-lega dalam rumah ni. Bisik hati saya masa tu saya rasa hairan sangat. Jam dekat telefon menunjukkan waktu dah mencecah pukul 12.30 malam. Saya pun terus pejamkan mata tanpa menyapa dan bertanya kepada anak saya, kenapalah dia masih belum tidur? Memang saya tak terlintas pun nak tanya, saya biarkan. Sejam kemudian, saya terjaga sekali lagi. Sebab saya dengar anak saya menutup pintu utama dengan kuat selepas mengambil sesuatu di beranda rumah. Kuat amat, memang kuat. Semasa dia masuk, saya tengok ada satu lembaga hitam sedang mengekori dia dari belakang. Kau dari mana? Tengah-tengah malam ni buka pintu. Marah saya, tapi anak masa tu tak jawab apa-apa. Anak saya tak pandang saya. Dia terus senonong je masuk ke dalam bilik dia tanpa dia menoleh langsung ke arah saya. Lembaga hitam yang mengekori anak saya tu berhenti mengikut jejak kaki anak saya. Lembaga tu kemudiannya berpaling ke arah saya dan terus menerkam serta menghenyak-henyak atau memijak-mijak badan saya yang sedang baring di ruang tamu. Saya pun meronta-ronta dan time tu alhamdulillah saya melaungkan Allahu Akbar.
Allahu Akbar berulang-ulang kali sehinggalah lembaga tu hilang. Selepas tu saya ambil telefon dan saya bukakan surah Ruqyah sebelum saya kembali tidur. Lebih kurang pukul 2.15 pagi, saya terjaga lagi kerana saya ada dengar bunyi suara kucing mengiau-ngiau di hadapan pintu rumah saya. Hei, korang ni pagi-pagi buta dah nak keluar ke? Rungut saya yang mula rasa stres sangat sebab saya tak dapat tidur lena sebelum tu. Selepas tu saya bangun, saya keluarkan kucing-kucing saya tu. Selepas saya keluarkan kucing-kucing tersebut, saya pun baring semula sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu saya baca surah Al-Ikhlas dan saya baca Ayatul Kursi. Semasa saya nak lelap, tiba-tiba saya berasa tangan kanan saya ditarik dan dipeluk. Saya menggoyang-goyangkan tangan saya dengan mata yang masih juga cuba untuk pejam. Tapi pelukan tangan tersebut semakin lama, semakin kuat dan semakin erat. Saya terus buka mata. Dalam hati saya time tu memang menyirap jugalah. Saya marah sebab saya rimas bila tangan saya dipegang-pegang. Saya angkat selimut untuk melihat apa yang ada di sebalik selimut tu. Di dalam tu lah. Sebaik saja saya angkat selimut, mata saya tertumpu pada tangan kanan saya. Yang mana di sebelah tangan saya tu ada satu tangan lain yang berwarna putih dan tangan tu sangat pucat. Saya jadi panik bila saya tengok tangan tu dan saya bingkas bangun. Mata saya tercari-cari. Siapalah yang mempunyai tangan tersebut? Tapi tak nampak apa-apa susuk badan pun. Memang tak ada. Yang ada hanyalah sepotong tangan dari paras bahu yang sedang memaut lengan saya. Saya pun memekik sekuat hati sambil saya menarik dan cuba melemparkan tangan tersebut. Apa ni? Apa ni? Pergi! Apa ni? Anak-anak saya terdengar jeritan saya masa tu. Mereka kelang kabutlah datang menghampiri saya dengan membawa torchlight. Ibu nampak apa? Ibu nampak apa, ibu? Tanya anak saya sambil dia mengangkat-ngangkatkan penjuru-penjuru kapet dalam dekat tempat saya berada tu lah. Saya pun bagi tahu anak saya. Saya menjerit bukan sebab saya nampak ular ke, lipan ke, tapi saya terkejut bila melihat potongan tangan yang masa tu entah dari mana dah datang. Saya pun terus memekiklah bila tangan tu memeluk tangan saya. Saya jadi terkejut. Anak cuba tenangkan saya dengan mengatakan, mungkin saya ni bermimpi. Saya pula yang terbalik kan? Tak dinafikan, memang awalnya saya pun sangka saya ni bermimpi. Tapi bila saya flashback semula, saya yakin saya belum tidur lagi selepas mengeluarkan kucing-kucing tersebut. Tambahan pula, semasa saya menjerit, saya dengar anak saya turun dari katil dia dan saya juga nampak dia berlari ke arah saya. Saya termenung tahu bila memikirkan punca gangguan tersebut berlaku. Setelah bersoal siasat, disoal lah maknanya kan, banyak-banyak kali kami bersoal-soal antara satu sama lain. Barulah anak bongsu saya, dia mengaku bahawa dia sering keluar bermain imbang bola takraw. Tahu tak permainan tu? Dia selalu bermain di halaman rumah pada waktu lewat petang dan sekali dia pernah main pada waktu malam ketika saya berada di dalam bilik. Saya teruslah istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim bila saya mendengar kata-kata anak saya tu.
Dah berapa kali ibu pesan, selepas pukul 6:30 petang, elakkan berada di luar rumah. Kalau nak keluar juga, jangan terus masuk tanpa membaca sebarang surah. At least, bacalah 3 kul. Bebel saya panjang lebar. Saya pun bertanyalah pada anak saya, kenapa dia kerap tidur malam? Merayau ke sana, ke sini, ke hulu, ke hilir semua. Dah macam pencuri jadinya. Tapi anak dia menidakkan kata-kata saya. Kata anak saya, dia berada dalam bilik lah ibu. Sehinggalah dia terdengar saya menjerit, barulah dia keluar. Habis tu, siapa yang buka pintu? Siapa yang berjalan mundar-mandir pada awal pagi tu? Wallahualam. Begitu juga dengan potongan tangan orang dewasa. Saya lupa nak cakap, potongan tangan tu tangan orang dewasa tau. Dan lembaga hitam yang mengekori anak saya tu. Apa semua tu? Apapun, selepas kejadian tersebut, setiap malam, saya sentiasa pasang ruqyah selain kami sendiri membaca Ayatul Kursi sebagai pendinding. Alhamdulillah, setakat daripada hari itulah gangguan tu dah tak berlaku lagi sehingga kini. Walau bagaimanapun kami tetap berwaspada supaya ia tak berulang lagi untuk di masa akan datang. Berdasarkan kisah dari saya ni, saya nak berpesan pada yang mendengar kisah ni. Jika anak kita ni mengadu sesuatu tentang mimpi atau sebagainya, janganlah perlekehkan kata-kata mereka. Bertindaklah segera sebelum perkara yang tak diingini terjadi. Ambillah iktibar dari kisah saya ni. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.